Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Hamid. Boleh panggil saya Cikgu Faiz. Merupakan seorang guru pelatih di bawah guru pembimbing Puan Rosmarizam. Okey, baiklah kelas. Sihat, apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan jaga keselamatan diri masing-masing di musim pandemik. Baiklah, hari ini merupakan hari pertama kita sama-sama dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian bagi kursus microcontroller dan embedded system. Okey. Baiklah, hari ini untuk kompetensi 1 kita akan belajar berkaitan dengan Arduino for Beginner. Baiklah. Arduino ni merupakan salah satu mikro pengawal. Terdapat banyak mikro pengawal sebenarnya, iaitu kita ada yang sangat famous iaitu Arduino. Kita ada Raspberry Pi dan juga kita ada ESP32 dan sebagainya. Okey, mikro pengawal ni merupakan sebuah komputer kecil yang terdapat pada chip tunggal. Kebiasaannya ia adalah lebih kecil dan lebih murah. Ini akan menyempatkan kos untuk membangunkan sesuatu produk. Seterusnya adalah mikro pengawal merupakan sebuah peranti elektronik yang dapat diprogramkan sehingga 100,000 kali atau sehingga dia mengalami kerosakan. Maknanya kita boleh programkan dia berulang-ulang kali mengikut apa yang kita kehendaki. Maknanya di sini dia boleh ditulis dan boleh dipadam semula program padanya. Okey, baiklah. Mikro pengawal merupakan pusat atau juga dipanggil sebagai otak atau pengawal bagi sistem elektronik pintar. Okey, di dalam mikro pengawal ini terdapat mikro pengawal terdiri daripada osilator yang mempunyai nilai 0 Hz hingga 40 MHz. Ia juga mempunyai analog digital converter, microprocessor, juga mempunyai RAM iaitu Random Access Memory dan juga mempunyai program memori untuk ingatan. Seterusnya, penggunaan mikro pengawal dalam kehidupan seharian digunakan secara meluas, terutamanya dalam produk-produk elektronik yang berada di rumah. Sebagai contoh, kita ada mesin basuh automatik yang mempunyai mikro pengawal dalamnya untuk melaksanakan sesuatu kerja. Sebagai contoh, ia diprogramkan untuk program basuhan, pengeringan dan sebagainya. Okey, seterusnya mikro pengawal juga digunakan bagi alat telekomunikasi, alat perhubungan seperti telefon bimbit, walkie-talkie dan sebagainya. Selain itu juga dia digunakan dalam alatan perubatan, mainan kanak-kanak dan juga gadget yang kita gunakan iaitu komputer riba, tablet dan sebagainya. Baiklah, sistem berasaskan mikro pengawal dibangunkan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti berikut. Yang pertama adalah untuk menerima maklumat, menyimpan maklumat, memproses maklumat dan melaksanakan arahan. Baiklah, sistem elektronik pintar berasaskan mikro pengawal. Kita boleh tengok block diagram di sini iaitu litar masukan yang merupakan sebuah sensor. Seterusnya kepada pusat pemprosesan utama, Central Processing Unit ataupun juga dipanggil CPU yang bertindak sebagai pemproses. Seterusnya ia akan pergi ke ruangan ingatan iaitu memory. Yang seterusnya juga adalah keluaran iaitu litar keluaran output security atau juga dipanggil sebagai actuator. Baiklah, kita akan membincangkan tentang contoh sistem berasaskan mikro pengawal. Okey, sistem pada hari ini kita ambil contoh untuk sebagai contoh kita ambil mesin basuh automatik, iaitu kita ada button dekat badan washing machine itu, iaitu ia merupakan isyarat masukan.
maklumat pilihan dari switch menu. Maknanya di sini kita boleh memilih untuk melaksanakan program apa yang kita kehendaki. Sebagai contoh, kita hendak basuh, bilas dan spin sekaligus dalam satu program, ataupun kita boleh memilih untuk spin saja melalui selected menu pada mesin basuh. Okey, bila isyarat masukan diberikan, dilakukan, iaitu ia akan menghantar isyarat kepada papan pengawal makro yang ada dalam mesin basuh. Ia akan memproses maklumat dan menentukan arahan yang perlu dilaksanakan. Sebagai contoh tadi, adakah kita hendak melaksanakan ketiga-tiga program, iaitu basuhan, bilasan dan pengeringan, iaitu spin. Ataupun kita mau memilih satu saja program, iaitu mungkin kita pilih spin saja atau basuh sahaja. Seterusnya, ia akan papan mikro pengawal akan mengeluarkan isyarat keluaran, isyarat membuka atau menutup injap. Sebagai contoh, mesin automatik, apabila kita tekan on dan start, ia akan automatik akan membuka tutup injap air, membuka dan tutup injap air untuk basuhan. Sebagai contoh, dia akan membuka injap sehingga air penuh dan akan terhenti dengan sendiri apabila mencapai tahap yang dikehendaki. Yang dikehendaki dan telah disetkan oleh pengeluar mesin basuh terpadu. Baiklah, pengeluar mikro pengawal. Okey, terdapat banyak jenis mikro pengawal yang digunakan. Sebagai contoh, di sini saya menyerahkan pelbagai jenis, iaitu yang kita ada jenis AMCC, Atmel, Cypress Microsystem, NEC. Kalau kita lihat, NEC sangat digunakan meluas di Malaysia. Sebagai contoh, di komputer, unit-unit dan unit-unit peranti elektronik yang lain. Selain itu juga, Philips Semiconductor juga ada mengeluarkan Toshiba, Ubicom, Xilinx, dan antara yang famous adalah Fujitsu dan sebagainya. Baiklah, terdapat juga pengeluar Infineon. Kilang Infineon ni kalau tak silap saya ada dekat Kedah. Kilang dia. Okey, seterusnya apa itu, kita masuk pada Arduino. Apa itu Arduino? Arduino merupakan satu platform mikro pengawal yang mampu diprogramkan untuk 1001 aplikasi elektronik. Maknanya di sini maknanya di sini 1001 itu adalah untuk pelbagai jenis peranti elektronik untuk kita jalankan operasi. Seterusnya, ia merupakan satu revolusi untuk mempercepatkan proses litar prototipe elektronik. Sebagai contoh, jika sebelum ini kita ingin membangunkan sesebuah peranti elektronik atau alat elektronik, kita perlu membangunkan satu persatu, iaitu kita perlu letakkan IC, osilator yang secara unit berasingan. Namun dengan penggunaan Arduino, sebagai contoh Arduino yang ditunjukkan ini adalah Arduino Mega, kita tidak perlu meletakkan IC, AD converter, osilator dan sebagainya kerana ia telah tersedia pada satu papan litar pengawal. Baiklah, kita pergi pada sejarah Arduino. Arduino ni dibangunkan oleh seorang pereka iaitu bernama Massimo Banzi dan rakan-rakannya mereka merupakan rakyat Itali. Seterusnya, Arduino mendapat sokongan yang sangat meluas daripada komuniti. Sebagai contoh, Arduino ni sangat digunakan secara meluas oleh pemula atau beginner yang baru ingin mencubakan diri dalam programming. Mereka cenderung untuk mencuba Arduino kerana kodingnya lebih ringkas dan lebih mudah untuk dipahami. Baiklah, antara model-model Arduino merupakan pelbagai jenis model mikro pengawal, iaitu yang pertama dia ada jenis Yan, Arduino Uno, Mega dan sebagainya. Tapi yang paling famous dapat dilihat adalah Arduino Mega untuk bagi proses pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan projek akhir. Okey, ini adalah jenis papan pengawal Arduino. Jika dilihat sini, ini adalah papan Arduino Uno. Ini adalah Arduino Leonardo, Arduino Mega,
Arduino Ethernet, Mini, Mega, Yan, dan U. Okey, jika pelajar lihat di sini, Arduino Mega dengan Arduino Uno mempunyai perbezaan. Yang paling ketara dapat dilihat di sini adalah sekiranya mereka memerlukan lebih banyak port keluaran, mereka cenderung untuk memilih Arduino Mega kerana mempunyai lebih banyak port keluaran untuk membangunkan sesebuah program atau lita yang dikehendaki. Okey, ini adalah jenis-jenis model atau shield untuk Arduino. Okey, modul. Maafkan saya, ini adalah modul atau shield untuk Arduino. Ini merupakan salah satu sensor untuk Arduino. Arduino mempunyai pelbagai sensor. Kalau kita Google di internet, di Google search, kita dapat tengok Arduino ni mempunyai pelbagai sensor. Sebagai contoh, saya beritahu Arduino mempunyai sensor haba, sensor tekanan, sensor berat, sensor kelembapan tanah dan sebagainya. Okey, kita masuk pada sejarah Arduino. Okey, Arduino dibangunkan bertujuan untuk menghasilkan sebuah mikro pengawal yang mempunyai lebih rendah, yang mempunyai kos yang rendah. Ia dihasilkan oleh Interaction Design Institute Ivrea. Baiklah, seringkali kita dengar Arduino IDE. Apa itu IDE? IDE sebenarnya bermaksud Integrated Development Environment. Maksudnya lita berintegrasi secara terbuka. Maknanya kita boleh wiring, kita boleh sambung mikro pengawal ni untuk kehendak, dan juga boleh programkan semula mengikut keperluan yang kita kehendaki. Okey, Arduino pada masa ini terdapat banyak, iaitu berbeza kegunaan mengikut bidang masing-masing. Sebagai contoh, di industri banyak menggunakan jenis Yan atau Yan Mini, Arduino Zero, MO Pro, Tian 01 dan 101. Perbezaan yang digunakan adalah kerana ia lebih powerful, merupakan teknologi pintar untuk menghasilkan prototipe yang lebih cepat, dan juga mudah untuk diintegrasikan kepada pelbagai peranti yang lain. Okey, bagi bidang pembelajaran pula, Arduino banyak digunakan untuk Explora dan juga robot. Okey, Arduino juga digunakan dalam bidang IoT, wireless, dan juga untuk maker, untuk programmer lah. Maksudnya di sini adalah sekiranya seseorang itu ingin membangunkan program mengikut keperluannya sendiri. Sebagai contoh, saya ingin bangunkan sistem untuk mengukur tahap kelembapan tanah di kawasan pertanian. Di sini saya perlu mengenal pasti sensor yang saya ingin gunakan, iaitu sensor kelembapan yang boleh disambungkan kepada Arduino. Dan saya cenderung untuk menggunakan Arduino Uno kerana ia lebih mudah dan cepat untuk saya membangunkan program dan lebih mesra pengguna. Baiklah, saya rasa kelas kita sampai di sini saja untuk hari ini. Jangan lupa tonton video. Saya telah sertakan link untuk kehadiran, dan juga di akhir pembelajaran ini, setelah anda melihat video ini dan juga video pembelajaran yang saya sertakan di bawah, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, boleh terus ajukan kepada grup. InsyaAllah saya akan jawab secepat mungkin. Seterusnya juga, di akhir pembelajaran kita, saya ada sertakan satu link untuk anda semua menghantar refleksi untuk mengetahui sejauh manakah tahap kefahaman anda dalam pengajian secara talian ini bersama saya. Yang sekiranya ada kelemahan atau kekurangan atau penyampaian maklumat yang kurang jelas, insyaAllah kita akan cuba untuk perbaikinya dan menambah baik untuk mendapatkan sebuah proses PDP yang lebih baik.
Sekian saja. Wassalamualaikum.